Konsep bidadari syurga. Menurut Kamus Pelajar edisi kedua, bidadari syurga adalah dewi di syurga atau di kayangan serta perempuan yang cantik rupawan. Seterusnya, dalam bahasa Arab, bidadari disebut sebagai Al-Huruin. Manakala dalam Al-Quran, bidadari itu disebut dengan kata kawaib, iaitu gadis-gadis remaja yang sebaya. Di dalam Al-Quran, dengan kata hur atau huruin, bidadari itu diterjemahkan sebagai gadis-gadis remaja, perempuan muda yang cantik jelita, kulitnya halus dan biji matanya amat hitam. Konsep penciptaan bidadari syurga. Allah SWT menciptakan huruin dengan kecantikan yang sangat menawan dan indah dalam kemuliaan yakut dan putihnya marjan. Keduanya ini termasuk benda galian yang bernilai dan mahal harganya. Kemuliaan yakut dan putihnya marjan yang bersifat duniawi benar-benar berbeza jika dibandingkan dengan kemuliaan dan putihnya barang galian yang bernilai di syurga. Seterusnya, dalam kitab Al-Jami' li Ahkam Al-Quran, Ibnu Abbas ada menceritakan bahawa tentang bagaimana Allah menciptakan bidadari. Allah menciptakan bidadari syurga mulai dari jari kaki hingga lututnya dari zafaran. Dari lutut hingga kedua dadanya dari minyak kasturi, dari dada hingga lehernya dari minyak ambar berwarna kelabu, dan dari leher hingga kepalanya dari kapur berwarna putih. Seterusnya, asal-usul bidadari syurga. Menurut pandangan dari Abu Hurairah, bidadari syurga itu bukannya wanita dari dunia ini. Hal ini demikian kerana bidadari itu dia tak pernah disentuh sekalipun oleh manusia maupun jin. Mereka ni diumpamakan bagai permata yang belum lagi digali dan seperti mutiara yang tersimpan dalam cekerang. Bidadari Al-Quran ni digambarkan sebagai perempuan syurga yang berusia muda, iaitu gadis remaja. Beza dengan kehidupan di dunia, di syurga tidak berlaku langsung penuaan, tiada wanita tua sehingga mereka tidak lagi menawan dan kerepot yang ada ditemukan di dalam syurga. Ciri fizikal bidadari syurga iaitu selain berusia muda, bidadari syurga ni juga berparas cantik. Mereka ni dianugerahi dengan matanya yang jeli dan putih. Al-Hur adalah kata banyak bagi Al-Haurat yang bermaksud wanita jelita. Seterusnya, mereka digambarkan sebagai telur berwarna putih yang tersembunyi dan tidak pernah dicemari langsung oleh habuk, iaitu tidak seperti telur yang lain. Kebiasaannya warna telur adalah sedikit kekuningan akibat terdedah kepada udara. Keistimewaan bidadari syurga pula ialah pandangannya bidadari ini mampu menjaga pandangannya dari hal-hal yang tidak baik. Pandangannya itu hanya tertumpu kepada pasangannya, yakni penghuni syurga, kerana ia tidak pernah disentuh langsung oleh manusia maupun jin. Bidadari itu terhindar dari akhlak yang buruk dan sifat-sifat yang tercela. Pandangan mereka suci dari keinginan selain buat suami mereka. Bidadari ini pandangannya tidak liar. Di syurga itu mempunyai bidadari yang tidak pernah melirik terhadap suami yang lain. Jenis bidadari syurga. Yang pertama iaitu bidadari syurga yang perempuan yang solehah yang taat kepada suami dan patuh kepada Allah. Allah telah menjanjikan kepada perempuan solehah yang taat kepada suami dan patuh kepada Allah ni akan ditemukan kembali bersama suaminya yang soleh ketika di syurga kelak. Allah juga akan menjadikan mereka sebagai bidadari syurga yang terpilih di sana nanti. Seterusnya, dari itu seperti mutiara berharga yang disimpan di dalam karangnya. Mereka ni jenis bidadari yang tidak pernah disentuh oleh mana-mana tangan. Tidak pernah kena sinar matahari, tidak disentuhlah macam daripada apa-apalah. Daripada jin ataupun manusia. Okey, amalan-amalan untuk mendapatkan bidadari syurga ialah hamba Allah yang sering membuat amal kebaikan dan ibadah ketika di dunia, iaitu golongan Ashabul Yamin. Mereka adalah golongan kanan yang akan menerima kitab catatan amalan ketika di dunia dengan tangan kanan. Seterusnya, golongan yang mati syahid ketika bertempur di dalam medan peperangan, iaitu golongan para syuhada. Mereka ni merupakan golongan yang berjihad di jalan Allah. Mereka juga akan disediakan 72 bidadari yang cerita khas buat mereka suatu di syurga nanti. Perbandingan bidadari yang perspektif agama Islam dan Kristian, menurut ajaran Protestan, apabila seorang itu mati, maka dia terlepas dari segala dunia. Mereka ni tiada suami, isteri, anak, mana-mana keluarga dan semua kenikmatan berada di dunia. Berbeza dengan ajaran Islam, suami yang soleh akan bertemu kembali dengan isteri solehah mereka ketika berada di syurga nanti. Allah menjanjikan kepada perempuan yang taat kepada perintah suami akan menemui suami yang soleh mereka apabila berada di syurga nanti.
Tambah pula Allah juga menaikkan darjat perempuan solehah itu sebagai bidadari syurga. Pada artikel review iaitu informasi bibliografi dahulu. Tajuk artikel yang saya pilih ini adalah Esensi Alam Semesta Perspektif Filsafat Pendidikan Islam. Esensi itu bermaksud hakikat ya. Penulisnya adalah Dedi Saputra Napitupulu. Nama jurnal ini adalah Tazkiyah Jurnal Pendidikan Islam. Tarikh dia adalah dari Januari hingga Jun 2017. Jumlah muka surat di dalamnya adalah 15. Artikel ni dipilih bagi mengkaji hakikat fenomena alam semesta seperti yang telah diungkapkan dalam Al-Quran dan dari segi sudut falsafah pendidikan Islam juga. Pengenalan penulis pula, penulis ni adalah merupakan pensyarah di Fakulti Ilmu Tarbiyah dan Latihan Guru UIM Sumatera Utara. Beliau menuntut di IAIN Sumatera Utara dan mengambil bidang pendidikan agama Islam pada tahun 2016. Beliau juga bergiat aktif sebagai penulis aktif dan tekun dalam penulisannya serta sebagai da'i, seorang pendakwah. Pendidikan beliau ialah beliau telah lulus S1 dari jurusan Pendidikan Agama Islam PAI di Fakulti Ilmu Tarbiyah dan Latihan Guru UIM Sumatera Utara. Beliau juga menamatkan jurusan Pendidikan Islam PD pada peringkat pasca siswaza di universiti yang sama juga pada tahun 2018 pula. Beliau menerbitkan beberapa buku, antaranya ialah Kepribadian Guru, Upaya Mengembangkan Efektif Siswa, Madrasah Ramah Lingkungan, Esai-esai Totalitas Mahasiswa dan lain-lain. Kita masuk pada ringkasan artikel pula. Okey, artikel ni ada membicarakan 3 poin, iaitu pertama hakikat alam. Alam ni bermaksud segala benda yang berada di langit dan bumi. Menurut Dedi Saputra Napitupulu, definisi alam ni diertikan sebagai the universe yang bermaksud alam semesta. Manakala dalam bahasa Arab, alam ini adalah disamakan dengan ilmu iaitu pengetahuan. Okey, kedua, proses penciptaan alam semesta. Teori Big Bang yang dihasilkan oleh Stephen Hawking iaitu salah satu karya yang terkenal mengenai teori moden dalam proses penciptaan alam semesta. Tapi teori ini sudah pun termaktub di dalam Al-Quran sejak 14 abad yang lepas. Okey, seterusnya adalah tujuan alam semesta diciptakan ialah untuk menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Ayat Al-Quran yang terkandung dengan pengesahan semesta mengajak kita untuk terus menyujud dan mensyukuri segala ciptaan Allah SWT di muka bumi ini. Isu yang dibawa oleh penulis ialah itu mengati umat manusia di luar sana untuk mengetahui hakikat alam semesta, iaitu yang sangat penting dan asas untuk dipelajari bagi setiap orang Islam agar mereka memahami menyeluruh sebab alam ini diciptakan. Okey, kedua pula ialah mengemukakan isu pembahasan yang dibawa oleh Stephen Hawking iaitu teori Big Bang penciptaan alam semesta. Dalam karya Stephen Hawking itu A Brief History of Time, bab ini mengandungi teori alam semesta sebelum Stephen Hawking mempunyai idea mengenai alam semesta. Pertama, M. Quran Shihab dalam artikel itu ada mengatakan bahawa penciptaan langit dan bumi ini dijalankan dalam 6 masa, iaitu penciptaan langit dalam 2 hari, penciptaan bumi dalam 2 hari juga, dan penciptaan kejadian makhluk dalam 2 hari juga. So, jumlah adalah semua 6 masa. Okey, seterusnya adalah Stephen Hawking memberikan hujah yang mengatakan sejak kejadian di Big Bang, alam semesta ini telah berkembang secara evolusi. Ia bermula dengan karbon hidrogen yang berpusing di seberang angkasa. Alam semesta ini penuh dengan asap lebat dan gas yang berlimpah yang merupakan 90% semua bahan kosmik melalui gerakan acak awan. Kekuatan, kelemahan dan sumbangan artikel ialah kekuatannya ditumpukan kepada topik alam semesta dari sudut hakikat alam semesta, proses penciptaan alam semesta, tujuan penciptaan alam semesta dan implikasi alam semesta terhadap pendidikan Islam. Penulis tidak lari dari tajuk asal kerana tajuk yang ditulis adalah jelas dan ringkas. Tajuk yang baik dan bagus dapat menarik perhatian membaca untuk bacanya. Kelemahan dia tidak mengemukakan pandangan dari tokoh falsafah Islam dan Barat tentang alam semesta dengan lebih mendalam. Penulis ni dengan adanya pandangan tokoh-tokoh Islam Wahab yang pada artikel tersebut akan menjadi teguh dan kenyataannya lebih komprehensif. Sumbangan artikel ialah dia membuka minda para baca di luar sana mengenai penciptaan alam semesta. Artikel ni dapat meningkatkan motivasi para pembaca untuk mengkaji dan mempelajari sebab-sebab alam semesta yang wujud dan fenomena ini berlaku atas sebab sesuatu. Kritikan atau ulasan terhadap artikel ni lah, penulis hendaklah mengupakan penendangan daripada teori-teori barat mengenai proses penciptaan alam semesta selain teori Big Bang. Selain teori Big Bang, teori lain yang boleh kita aplikasikan dalam pembacaan ialah teori heliosentris, iaitu teori yang telah dimukakan oleh seorang saintis yang bernama Copernicus pada tahun 1473 hingga 1543 Masihi.
Okey, seterusnya penulis adalah memasukkan pendapat berbeza mengenai penciptaan alam dari ajaran yang berbeza. Sebagai contoh, menurut ajaran Hindu atau Brahma, mengatakan bahawa alam semesta ni adalah pelepasan zat. Namun nampaknya pemikiran dia tak menganggap permulaan pertama alam semesta pada bila masa dan juga cari tujuan yang akhir. Okey, impak yang diberikan oleh isu atau penulisan ialah pembaca dapat menggalakkan dan memplikasikan budaya membaca tentang penciptaan alam semesta. Hakikat alam semesta dalam pernikahan Islam adalah nak bagi menyedarkan kita bahawa alam semesta ni hanyalah milik Allah SWT sahaja kerana dia adalah Tuhan yang Maha Pencipta. Alam semesta ni wajarlah dikaji sebagai objek kajian dan dipelajari kerana ia merupakan asas ilmu pengetahuan. Atas sebab ini, pendidikan Islam merupakan instrumen utama untuk menangkap, menemui dan menelaah alam dengan semua fenomena dan bilangannya. Seterusnya, maklumat baru yang diperolehi daripada isu atau penulisan ialah pembaca dapat mengetahui proses penciptaan alam semesta menurut perspektif Islam dan Barat. Al-Quran telah menyertakan proses penciptaan alam semesta dengan jelas dan dapat difahami bahawa proses bentukan alam semesta mengikut Al-Quran adalah secara berperingkat. Alam semesta ni dia mempunyai pelbagai rahsia-rahsia yang tersembunyi yang tidak dapat kita ungkapkan. Rahsia alam dijaga satu persatu oleh aliran maklumat sebagai produk fizik. Malah, jangkauan fizik menjadi lebih luas yang akhirnya melahirkan sifat baru iaitu teknologi. Sekian, terima kasih.